Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini saya nak sambung kisah seram, kisah pengalaman seram daripada Nadim. Video yang lepas saya dah cerita dah daripada dia kecil, daripada dia dilahirkan lagi, dia memang selalu ada masalah, selalu nangis, dan sampailah umur dia 4 tahun macam tu, dia nampak satu penampakan yang bagi saya sangat-sangat mengerikan lah macam tu kan. Jadi untuk korang yang belum tonton lagi video pengalaman seram daripada Nadim ni yang part 1, korang bolehlah pergi tonton dulu dekat YouTube channel saya. Dan ini adalah pengalaman seram dia part 2. Okey, macam yang kita janjikan, pengalaman seram Nadim part 2 ni dia bagi tajuk Budak Kecil Tu. Sudah sedia? Jom kita mula. Katanya kisah ni berlaku sekitar hujung tahun 90-an. Lebih kurang dalam 1998 hingga 1999 macam tu. Masa tu, diorang sekeluarga berpindah daripada Teluk Intan Perak ke Seremban, Negeri Sembilan kan. Masa tu, arwah abah dia ni menyewa dekat sebuah perumahan macam rumah teres tapi baru je dibangunkan. Kebetulan, masa tu negara kita Malaysia baru je macam nak pulih daripada kegawatan ekonomi kan. Jadi, diorang sekeluarga memang agak tergesa-gesa untuk berpindah. Masa tu umur dia baru 6 tahun. Jadi dia tak adalah fikir macam kita orang dewasa ni kan. Dia cuma fikir happy lah dapat pindah ke tempat baru, lepas tu dapat duduk dekat rumah yang agak besar lah compare dengan rumah sebelum ni. Dan sebab dia orang pun macam 3 beranak je, bertiga je kan, jadi memang sangat-sangat selesa lah time tu. Dan dia cakap dia cuma happy je. Katanya lepas beberapa bulan dia sambut hari jadi dia yang ke-6 tahun. Jadi masa hari jadi dia yang ke-6 tahun tu, dia orang sambut kecil-kecilan je. Dia sambut dengan ayahnya, dengan maknya, dan katanya dia orang pergi ke Pasar Malam Port Dickson, yang mana Pasar Malam Port Dickson pada masa tu sangat-sangat meriah. Jadi mak ayah dia pun pergilah beli makanan, beli minuman, dan dia orang beli satu tape player tau. Katanya masa tu tak ada lagi DVD player ke VCD player ke. Jadi yang bolehnya dia orang beli tape player lah. Dah tu dia orang pun baliklah ke rumah kan. Dalam perjalanan balik rumah tu tak ada apa yang pelik lagi. Dah sampai ke rumah, dia orang pun buat doa-doa selamat sikit. Dia orang sambut hari jadi Nadim ni. Dan pada masa yang sama juga, diorang dapat satu berita gembira yang mana Nadim akan dapat adik nanti. Pada malam yang sama juga, lepas diorang dah makan-makan sambut birthday tadi, diorang tonton sama-sama tape player yang diorang dah beli time tu. Katanya ceritanya tu adalah cerita seram ataupun cerita hantu daripada negara jiran kita, ialah daripada Indonesia lah kan. Dan pada malam yang sama jugalah dia diganggu. Habis dia tonton cerita hantu tadi, diorang sekeluarga berehat nak tidur lah kan. So katanya masa tu diorang hanya tidur dekat ruang tamu, beralaskan dengan toto dan juga bantal. So diorang pun tidur lah. Keadaan tidurnya tu, dia ada dekat tengah-tengah, maknya ada kat sebelah tepi, dia kat tengah, dan ayahnya kat sebelah tepi satu lagi lah. Katanya malam tu dia rasa macam sunyi sangat, lepas tu gelap, dan dia rasa sejuk sangat malam tu. Tak macam malam-malam yang sebelum ni tau. Dan dia tak pernah lagi rasa sejuk yang sampai ke tulang masa tu. Dah tu beberapa kali jugalah dia tersedar daripada tidur kan. Dia tersedar, dia cuba tidur lagi. Dia tersedar, dia cuba tidur lagi. Dan ada satu kali dia tersedar tapi dia dah tak boleh nak lelapkan mata. Sebab time tu dia terdengar suara seorang perempuan tua yang memanggil-manggil nama dia. Nadim, Nadim, macam tu kan. Dengar je ada suara perempuan tua yang panggil dia tadi, dia jadi panik tau. Dia pelik, macam mana boleh ada suara orang lain dekat dalam rumah ni. Tapi masa tu dia tutup rapat-rapat matanya ni, dan dia macam menyelit ke arah arwah abah dia. Masa dia tengah menyelit dekat celah-celah abah dia tadi, tiba-tiba dia ternampak ada seorang budak kecil, kepalanya botak dan dia pakai seluar pendek. Budak tu main lari-lari munda-mandi dekat hujung kaki mereka yang tengah tidur. Dan yang paling creepy-nya, budak kecil tadi dia boleh datang dekat dengan kaki diorang yang tengah tidur ni dan duduk mengangkung dekat situ sambil-sambil mengira jari kaki diorang semua. Nadim yang perasan jari-jari kakinya ni disentuh, dia pun angkat kaki dia ke atas, tak nak bagi benda tu sentuh lah kan. Dan tiba-tiba budak kecil tu macam terkejut tau. Dia panik dan dia terus berlari ke arah dinding.
Nadim ni macam nak tahu apa yang berlaku kan masa tu kan. So dia pun buka mata dia kecil-kecil dan cuba intai apa yang budak kecil tu buat. Dia nampak budak tu berlari ke arah dinding dan merangkak macam Spiderman macam tu. Dia punya cara merangkak tu, merangkak daripada bawah ke atas, ke ceiling macam tu kan. Bila dia nampak keadaan budak tadi macam gitu, dia pun cuba untuk kejutkan maknya. Dia tarik tangan maknya, dia tendang kaki maknya, tapi mak dia tak ada respon, macam tidur nyenyak je. Mungkin juga sebab sebelum ni kan diorang dah pergi pasar malam lagi, sambut hari jadi lagi, dah tu tonton sampai lewat malam macam tu kan. So diorang pun mungkin kepenatan, jadi maknya tu tak sedar masa tu. Dan tiba-tiba datang satu makhluk yang macam naga, kalanya hitam berkilat macam tu. Matanya besar, sebesar guli dan berwarna merah, terang sangat. Keadaan makhluk tu macam terapung, seolah-olah macam tengah berenang, selayaknya ikan yang tengah berenang dekat dalam air. Jadi mungkin sebab tu jugalah dia cakap yang makhluk ni, benda ni adalah naga. Tak lama lepas tu, perlahan-perlahan makhluk tadi datang dekat dengan dia tengah tidur tu tau. Masa tu dia pejam mata dia rapat-rapat dan dia buat-buat tidur. Tapi matanya ni tiba-tiba je boleh terbuka tau. Dia cuba untuk pejamkan mata dia, tapi seolah-olah ada sesuatu yang paksa mata dia ni untuk tengok. Dan masa tu dia nampak makhluk tadi pandang ke arah dia. Jantung dia mula berdegup laju, tapi dalam masa yang sama juga dia rasa macam darahnya ni dah tak mengalir dah. Semua badan dia dah rasa macam sejuk gila. Tak lama lepas tu makhluk tadi makin lama makin rapat, makin lama makin rapat dengan muka dia. Dalam masa yang sama, Nadim ni dia boleh dengar nafas makhluk tu dan dia boleh bau nafas makhluk tu yang sangat-sangat busuk. Bila makhluk tu dah terlalu mendekati dia, dia pun dapat dengar, dapat bau, dapat rasa semua tu, dan dia palingkan muka dia ke arah bahu abahnya sebab dia tak nak hidu bau yang sangat busuk masa tu. Tapi tak putus asa tau makhluk ni. Dia boleh pergi keluarkan lidah dia yang panjang dan juga bercabang, katanya semacam lidah ular macam tu. Dia keluarkan lidah dia yang panjang tu dan dia jilat-jilat Nadim yang tengah pura-pura tidur masa tu. Nadim pula memang dah kaku, dah tak tahu nak buat apa, dan dia juga dah tak boleh nak bersuara dah sebab terlalu takut. Tak lama lepas tu keadaan jadi makin gelap, makin sunyi, dan tiba-tiba dia terjaga. Dia bangun daripada tidur tu, dia tengok keadaan sekelilingnya dah pagi dah. Dia bangun, dia tengok sebelah kiri, sebelah kanan. Dia tengok abahnya yang tengah sidai pakaian masa tu, dan dia tengok maknya yang tengah masak dekat dapur. Lepas tu dia terus pergi ke arah abahnya dan dia ceritakan apa yang dah berlaku semalam, apa yang dia alami semalam kan. Dalam masa yang sama juga, ibu dia pun dengar juga apa yang dia ceritakan, dan ibu dia ni macam faham lah keadaan dia masa tu yang dalam keadaan ketakutan kan. Jadi dia pun cuba untuk tenteramkan Nadim. Dia peluk Nadim, dia cakap tak apa macam tu kan. Arwah abahnya pula cuma tersenyum. Lepas tu dia cakap macam ni, abang jangan takut, dalam dunia ni bukan kita je yang ada, tapi kita berkongsi dunia ni dengan makhluk Allah yang lain. Tak apa, mimpi je tu. Malam tadi kan kita tengok cerita hantu. Tapi beberapa bulan lepas tu ibu dia keguguran dan hasrat dia untuk dapat adik, dapat main dengan adik tu tak tercapai. Itulah cerita daripada Nadim part yang kedua. Dan ada lagi satu part yang dia bagi tajuk Abang Tak Makan Daging Tu. Jadi part ni kita akan ceritakan dalam video kita yang lain lah. Jadi macam mana? Korang rasa seram ke tak cerita kali ni? Saya rasa seram lah. Yelah, saya tak pernah pula nak terbayang ataupun dengar cerita ada orang yang nampak penampakan makhluk ni yang seolah-olah macam naga macam tu. Rasanya ni lah first time kot saya terdengar cerita-cerita yang macam gini. Tapi betul lah benda tu jadi kat kita kan. Saya rasa memang darah dalam badan kita ni boleh meresap keluar tau. Macam kes Richard Chase hari tu kan, dia cakap tak, ini darah saya. Sebenarnya darah saya ni meresap keluar daripada badan. Krik tiba kan. Lepas tu dia cakap apa tau? Dia cakap yang darah ni semua adalah darah dia. Darah-darah ni semua dah meresap keluar daripada badan dia melalui penyerapan. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Terima kasih sebab dah tonton video ni dan tonton sampai ke saat ni. Jadi untuk korang yang mungkin ada cerita-cerita hantu ataupun pengalaman seram yang korang pernah alami, dan yang paling penting korang berniat untuk sharekan dengan saya, korang bolehlah sharekan dekat
alamat email saya ada tinggalkan dekat ruang description box dekat bawah sini, dan insyaAllah saya akan slot inkan cerita korang dan akan ceritakan dalam YouTube channel ni. Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.